شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam suasana kelas yang saya rasa antara yang paling ramai pada hari ini, dan mungkin ada ahli-ahli baru yang menganggotai kelab warga Mas Masjid Taman Putra Belanau. Tuan-tuan sekalian, dalam berkawan ini, kalau kita lihat, kita berkawan ramai. Kawan zaman kanak-kanak, ya, kawan zaman sekolah rendah, kawan zaman sekolah menengah, kawan zaman universiti, kawan tempat kerja, kan? Dan yang last, inilah kawan kita. Betul? Dan di antara kita ini tentu ada memori atau kenangan indah bersama rakan-rakan permainan semasa kecil, sekolah rendah punya tim. Mungkin ada grup WhatsApp kan. Cuma dia tak sama bila usia kita dah mencecah 50-an ke atas ni, dia lain. Dia punya mood dia lain. Kenangan sekolah rendah budak-budak tu, kita hanya mengimbau memori silam, seronok, main guli, main cap pelum, main sebagainya. Kalau kami lah di Kedah kan, saya balik baru ni jumpa lagi geng lama sekolah rendah tu. Ingatlah cerita habislah main cap pelum, main anak karin, tangkap ikan laga tu, anak karin. Macam-macam lah. Seronok kenangan lama. So bila sampai ke tahap ni, kita punya keadaan, kita masa depan kita tak fikir benda tu, kita fikir kematian. Kita fikir alam akhirat. Ni hak duk adalah kelas lah, hak tak main kelas tak tahulah. Jadi dalam perjalanan kita menuju ke alam barzah, alam kematian, maka kita iringi dengan kita katakan pengajian-pengajian ilmu yang bersifat kerohanian, rohani, mantapkan iman. Di samping kita jalan-jalan hak dunia punya, cari makan kan, jalan-jalan cari makan, jalan-jalan tenangkan fikiran, pergi melancong apa semua, on je macam tu. Biar serentak dua-dua tu. Duit banyak-banyak simpan buat apa? Semua. Ada belanja. Enjoy. Betul, kita mati pun jadi pusaka ya. Jadi gunakan untuk menikmati masa tua kita. Okey, jadi janganlah, yang penting jangan terlalu lebih ke dunia. Balancekan, ya, balancekan. Bagi ada juga akhirat tu, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita masih membicarakan muka surat 160, Kitabul Khulu'. Bab khulu', bab tebus talak, yang kita sebut bahasa orang kampung kita tebus talak, iaitu penceraian dengan sebab bayaran tertentu oleh isteri kepada suami, ya, itu dipanggil tebus talak. Ada perceraian dengan sebab pembatalan perkahwinan oleh hakim, itu disebut fasah. Ada perceraian dengan cerai biasa, suami jatuhkan talak kepada isteri, itu cerai biasa. Nah, kena faham nah. Saya dah cerita dalil yang berlaku apabila isteri salah seorang sahabat baginda datang berjumpa kepada baginda Nabi SAW, lalu isteri ini mengadu, "Ya Rasulullah, aku ni dah tak boleh hidup dengan laki aku ni.
dah tak serasi lah bahasa kita lah ni. Jadi aku takut aku banyak buat dosa kerana tak boleh nak laksanakan tanggungjawab aku. Satu riwayat. Riwayat yang lain sebut dia tak suka tu sebab laki dia tu tak comel sangat. Mungkin keturunan Negro ke mana-mana lah, bukan orang Arab lah kot. Itu riwayat lain lah. Maknanya sebab dia tak suka tu, hati dia tak suka. Dia habaqkan Nabi kata, hatiku tak boleh dengan laki aku ni. Lagu tu lah bahasa kita. Maka Nabi kata masa hang nikah tu, apa mas kahwin yang laki hang bagi adalah kebun kurma, dia kata. Mana kaya laki dia tu. Biasa yang kaya ni tak handsome sangat tapi kaya. Biasalah, biasa. Jadinya maka Nabi pun panggil laki dia mai. Nabi kata bini hang ni tak suka dengan hang, tapi dia nak minta hang cerai dan dia sanggup pulangkan balik kebun yang hang jadikan mas kahwin masa hang nikah dengan dia dulu. Maka laki dia kata, kalau gitu aku setuju. Maka jatuhlah talak. Maknanya perceraian tu berlaku dengan sebab pemulangan mas kahwin tadi kepada suami. Ini dipanggil khulu', tebus talak. Itu dalil dia. Baik, kita dah tengok hari itu rukun-rukun dia. Dia ada suami, dia ada isteri, dia ada sirah, dia ada bayaran. Ini ya. Kalau suami minta bayar lebih boleh tak? Satu kes berlaku di mahkamah tinggi syariah, saya tak ingat sama ada di Shah Alam ataupun di Wilayah Persekutuan. Suami minta 50,000 untuk ceraikan bini dia, sebab bini minta cerai sangat. Okey, hang bayar angkat 50,000. Tahu tak apa hujah hakim? Saya suka hujah hakim ni. Hakim tanya dia, hampa menikah lama mana dah? Dia kata lama dah lah. Dia tak cakap tarikh apa. Anak berapa? 3 orang. Hang bersetubuh dengan bini hang sejak kahwin berapa kali? Dia kata lebih daripada 10 kali. Lebih daripada 10 kali. Jadi dia kata, munasabah ke hang nak minta 50,000 dengan bini hang, dengan hang dah hidup lama dengan dia dan dah ada anak 3 orang dengan dia, hang sanggup tak kembalikan darah dia menjadi asai? Hujah hakim tu power je, power hujah hakim. Diam kawan tu, sebab dia minta tinggi, sebab dia nak ambil kesempatan. Dia kata dia nak tutup kategori. Aku kenuri banyak, dia kata habis duit berbagai semua, dia bagi hujah lah dalam mahkamah tu. Tapi hakim tak terima hujahannya tu. Jadi kes tu masih lagi di dalam pembicaraan. Kita tak tahu apa lagi dia punya kesudahannya. Tapi saya melihat hujah hakim tadi suatu hujah yang kita rasa macam tak sangka pula hakim begitu dia pukul. Kalau kita kata bahasa cakap kita ni, pukul balik lah cakapan laki tadi. Terduduk dia atas alasan apa kau nak tuntut 50,000 tu, sedangkan dia ni bukan kerja kaya pun, kerja biasa-biasa saja. Jadi walaupun syarak mengatakan bahawa jumlah bayaran yang diberikan kepada suami tadi seboleh mungkin mengikut mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri, akan tapi ada kalanya tentu suami dia berhak minta lebih. Kalau dia tahu masa kahwin sekian pendapatan isteri, lepas kahwin sekian pendapatan isteri, sebenarnya tu mahkamah yang akan putuskan. Ada kala hakim minta, hakim kata okey sekarang mahkamah mohon kurangkan kepada 50% contoh. Kalau suami setuju dan isteri setuju, bayar, jatuh talak. Dan kena ingat ya, yang talak ni sebab khulu' ini dipanggil talak ba'in sughra. Talak ba'in sughra ni dia tak boleh rujuk balik, dia kena akad nikah baru. Okey, nanti kita akan lihat perbincangan lepas ni. Edah tu ada, tapi tak boleh rujuk waktu edah, dia kena akad nikah baru. Lagu tu ba'in. Kalau ba'in kubra tu memang kena menikah lain po cerai baru menikah balik. Itu Cina buta lah. Ni tak dipanggil ba'in sughra. Okey, kita tengok perbincangan dengan lebih detail dalam kitab. Yang tadi saya uraikan tadi itu lebih kepada bahasa moden kita lah. Sekarang kita kembali kepada bahasa Jawi lama. Jangan berdengung, sudahlah, relax je. Jadi kita dah bicarakan rukun dan kita masuk pada syarat suami itu ya. Baris ketiga. Ya, baris ketiga.
Dan disyaratkan pada suami itu yang sah talaknya. Maknanya suami yang berhak, yang boleh lafazkan talak khulu' lain, tak sama macam talak biasa. Dia akan sebut, aku ceraikan engkau dengan bayaran sekian-sekian. Okey, dia akan sebut gitu. Baik, maka sah daripada sahaya dan yang dihajarkan atasnya. Maknanya saya ulang sikit lagi yang minggu lepas dia, tuan-tuan tengok balik. Yang dihajarkan atasnya dengan sifihnya, maksudnya yang dihalang daripada membelanjakan harta dengan sebab kebodohannya, ditegah untuk belanjakan harta. Ada orang-orang yang saya cerita minggu lepas yang tak cerdik nak urus harta, duit. Kita pun kadang-kadang ada juga kan boros. Jadi dalam konteks ni kata dia, ada kalau suami yang tak cerdik uruskan harta, jadi dalam keadaan ini dia boleh gunakan wakil. Maknanya isteri tadi boleh menggunakan wakil untuk dia minta tebus talak. Dalam hal ini syarat, sebab tu kalau kita lihat walaupun tak betul strict, berakal, mumayyid, cerdik semua ni, walaupun kita katakan syarat sah dalam ibadat solat dan sebagainya, dalam bab sembahyang pun kena ambil kira juga. Sebab itu adanya istilah sekupu. Bila kita kahwin, macam contoh dalam ni lah saya duk tengok kan, cikgu dengan cikgu, sekupu dari sudut pendidikan, ataupun dari sudut kita katakan sama tinggi sama rendah, warna kulit, itulah lebih kurang tu istilah sekupu tu ada tujuannya itu. Jadi bila berlaku perbezaan yang begitu ketara dari sudut pendidikan, kita buat contoh, kita katalah, ini bukan kita nak menghina, ni sekadar contoh, katalah bini tak mengaji langsung, rendah-rendah, ngaji bonti, duit tak ada apa bagai semua, cerdik, otak cerdik, muka lawa tapi pendidikan tak ada, tak mengaji darjah 6, tak mengaji PMR, tak mengaji SRP, tak mengaji SPM dan sebagainya. Kahwin pula dengan budak PhD. Dia yang beza di sini ialah dari sudut kematangan berfikir dan tindakan seharian. Ada kalau dalam hal ini, kalau kita lihat, suami kalau nak cakap dengan bini, suami perlu berterus terang. Kalau suami gunakan bahasa kiasan, jenuh, bini tak akan faham sampai ke sudah, sebab dia tak sama level pemikiran. Dan saya lihat banyak situasi atau masalah berlaku dengan pasangan ni, bila tak sama pendidikan ni susah. Isteri maksud lain, laki maksud lain. Kadang-kadang isteri cakap benda betul, suami kata ini sinirannya ni tak betul, jadi dia tak sama. Maka kitab dah sebut di sini, dalam hal tebus talak ni, kalau ada perbezaan yang ketara, maka boleh gunakan wakil. Sebab orang yang nak tebus talak tu mungkin tak secerdik dari sudut kitab sebut membelanjakan harta, ditegah daripada belanja harta, tak boleh. Maknanya keuangan suami kontrol, atau keadaan sebaliknya, keuangan bini kontrol. Laki cari duit bagi kat bini, bini kawal pembelanjaan, sebab laki tak boleh simpan duit. Contoh law ni pun banyak berlaku gitu. Sebab laki-laki ni kadang-kadang dia boros tak bertempat. Perempuan pun ada juga boros tapi dia bertempat. Dia boros bertempat, kasut 5 pasang, boros juga tapi bertempat, dia nak pakai. Saya nak tolak main marin, tuan-tuan, pagi marin saya cucilah kereta Estima tu, jumpa 3 pasang 4 pasang kasut. Rupanya dia selit bawah cushion kita tu, ingatkan tempat duduk dia ya, rupanya ada bawah ni. Korek habis kita, rupanya 3-4 pasang jumpa kasut. Patut dia pun suka beli kasut banyak-banyak, rupanya dia tak erti nak letak, hilang itu lah kereta. Gamaknya lagu tu lah kot, yang hobi beli banyak pasang tu. Tak, saya bukan isu saya tak tahulah. Secara peribadi, kita owner kereta lah, kita pemandu. Bila kita pemandu ni, dia bukan setakat kita membuat persediaan dari sudut
kecukupan tol kena cukup, minyak selesa penuh kan, tu kita. Tapi pada masa sama ada setengah pemandu yang agak partikular di sudut kebersihan kereta. Dia tak mau ada sampah-sampah, dia tak mau ada benda-benda yang mengganggu pandangan mata, nampak sesak, nampak semak. Ada pemandu yang macam tu. Suami lah, kalau tak ni suami lah. Saya tak suka lagu tu, saya nak bersih, saya tak suka sepa-sepa ke tu. So nak jalan mana-mana saya akan cek dulu kereta. Jadi kemarin pasang saya bakar. Saya bakar, memang duk cucu api dah, duk bakar sampah tu. Jadi saya bakar pun hak uzur lah, kira hak satu tu tak masuk dia punya ni dah luih. Ni buang. Tak guna simpan. Nak tolak recycle pun tak laku. Jadi keadaan begitu Okey, itu kita kata sama-sama universiti. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau berbeza di sudut pemikiran, tabiat. Isteri macam ni, suami tak suka, tapi suami kena faham memang educated, background educated dia macam tu. Nampak tak perbezaan tu? Jadi Islam dia ambil kira tau dalam bab-bab macam ni. Maknanya perlu ada wakil untuk juru cakap. Tak boleh bagi dia ni cakap sendiri. Lagi takut tak jadi kerja, takut tak selesai kes ni. Itu maksudnya. Okey. Dan wajib diberikan tebus talak kepada penghulu sahaya dan wali yang mahjur itu. Jadi kes tebus talak ni kena dihandle oleh, kalau sahaya tuan dia lah, kalau orang perempuan yang tak erti nak jaga ni, oleh wali dia. Wali mi'alih kes, maknanya wali yang akan jumpa dengan menantu dia hak lelaki ni, kata ayah dia tengok ni hampa dua nampak macam tak boleh bersama, nampak tak sesuai, tak ni. Anak dia pula duduk diam, cakap apa tak, tapi tengok rumah tangga nampak macam teruk sangat dah. Maka wali tadi dia boleh pergi habaq kat menantu dia, kata lah ni lagu ni, kata ayah nak, kalau hang sanggup cerai, jadi ayah nak pulangkan balik mas kahwin hang bagi kat Maryam, pasal sebutlah nama anak tu. Jadi setuju tak? Kata lelaki kata okey, setuju. Jatuh talak. Cara mahkamah, naik mahkamah, lafaz lah. Dia macam tu. Ini kes tertentu mana peranan mak bapak kena tengok. Sebab terutama bila yang tak ada pendidikan ni, kita bimbang bila tak bertemu sekupu ini, takut-takut hak cerdik ni manipulate hak yang tak cerdik ni. Habis kikir harta, habis apa semua, lalah tinggal nisah lais pinggang. Yang ni kita tak mau. Sebab rumah tangga tu nak berkekalan, panjang bahagia, ya. Begitu. Dan disyaratkan pada orang yang melazimkan harta itu sah memerintah pada hartanya. Ni perempuan tadilah, bila dapat mas kahwin itu harta dia, itu hak milik dia. Mas kahwin itu hak milik dia. Maka jika menebus talak oleh sahaya perempuan dengan tiada izin penghulunya, dengan ain, sama ada harta atau ikhtisas bagi penghulunya atau bagi orang yang lain, jatuh talaknya bain dengan mahar misil pada zimmihi, pada dosanya sahaya itu, kerana fasid iwatnya, dengan ketiadaan izin penghulu padanya. Baik, yang ni tuan-tuan tak faham pun tak apa, sebab ada cerita zaman dulu. Jadi jangan duk pening kepala ayat ni. Dia cuma habaq bahasa mudah. Hamba sahaya hang nak tebuh talak, hang kena minta izin kat tuan hang dulu. Macam tu lah bahasa mudah kita. Kalau hang tak minta izin, hang tebuh talak juga dengan apa benda sekalipun, maka talak tu kira talak bain. Talak yang forever, tak boleh nikah balik dah. So yang ni hamba lah. Tuan-tuan jangan duk pening kepala bab ni, kita tinggalkan sekejap, kita baca aja. Okey? Sebab ni bab sahaya. Atau menebus talak sahaya perempuan, sahaya lagi, dengan dainun, yakni dengan hutang. Pada zimmahnya atau pada zimmihnya jatuh talaknya bain. Dengan hutang itu dituntuti akan dia, kemudian daripada mereka itu merdeka dan kemudahannya. Atau keadaan kedua tuan-tuan, hamba ni dia tebus talak tapi dengan cara hutang. Dia berhutang. Maknanya dia habaq kat laki dia. Ini contohlah, ni hamba lah, kita jangan pakai hujah ni. Ini cerita zaman dulu. Jadi boleh tak hang ceraikan aku, tapi aku janji hutang aku akan bayar balik mahar ni atau mas kahwin ni bila aku dah merdeka nanti.
bila aku dibebaskan. Jadi maknanya talak yang berlaku itu dikira talak bain, talak yang tak boleh rujuk lagi lah. Ni cerita zaman hamba lah, zaman kita tak ada. So jangan pakai hukum ni untuk kita hari ni, sebab kita akan jumpa yang merdeka punya. Atau menebus talak sahaya perempuan dengan izin penghulunya. Dapat izin, tuan-tuan, hari ni dapat izin. Maka jika diitlakkan izinnya, wajib mahar misil daripada umpama usahanya, barang yang pada tangannya dari harta perniagaan. Jadi keadaan ketiga, dia dapat izin penghulu dia. Baik, kalau hang nak minta tebus talak, aku izinkan, kata tuan dia, boleh. Jadi dia tebus talak tu dengan harta yang dia ada ataupun dengan usaha dia. Tuan dia kata tebus talak berlaku kalau hang usaha buat 5 hari kerja, contoh 5 hari kerja ni hampir cabut, potong rumput ke, hampir bagi makan lembu, kambing ke apa bagai tu, maka terlaksanalah ganti rugi tadi tu, maka jatuhlah talak. Dia boleh cerai dengan suami dia. Okey, ini keadaan hamba. Law ni tuan-tuan jangan fikirlah tak ada lah ni. Baik. Dan jika dikadar penghulu akan utang pada zimih sahayanya seperti 1 dinar, bergantunglah yang dikadarkan dia itu pada usahanya dan harta perniagaan, atau dituntut oleh penghulu akan ain, harta baginya tertuntutlah ain, harta itu bagi ewat, bagi harta yang patut dibayar. Jadi maknanya itu terpulang. Kalau tuan dia nak benda lain, bergantung kepada kehendak tuan dia. Kalau dia nak tebus talak. Ini cerita zaman hamba nah. Baik. Kita kembali kepada zaman kita. Atau menebus talak perempuan yang dihajarkan, yang kita katakan dilarang dengan sifih, dengan kebodohan, dilarang daripada membelanjakan harta, atau ditegah daripada membelanjakan harta dengan sifih, dengan sebab kebodohan, jatuh talaknya raj'i. Okey, baik. Tadi kita cerita secara umum tebus talak ni dia jadi talak bain sughra, maknanya tak ada rujuk, dia kena nikah balik. Faham? Tapi kalau kata bini tu yang dihajarkan dia dengan sifih, maksudnya ditegah daripada membelanja dengan sebab kebodohan, minta, maka dihukum talak raj'i, dirujuklah. Ini kes tertentu. Okey, dia sebut di sini jatuh talaknya raj'iyun. Jadi lagu ni nak bagi faham. Yalah, nampak macam kita duk mengatakan perempuan nak bodoh pula, nak buat macam mana. Ni cerita kitab, jangan terasa apa-apa yang ni, jangan terasa. Anggap orang lain. Mungkin suku kaum temiar mana-mana ke, buat jauh, contoh jauh gitu senang. Sebab kalau orang ni rasa semua mengaji belaka, tak ada yang tak mengaji kan. Kok orang si suku temiar mana-mana, kita kata bertemu jodoh dengan orang Bandak. Jadi kita nampak orang Bandak cerdik lah mengaji apa sebagainya. Jadi yang suku temiar ni kita kata mungkin tak apa cerdik lah, orang asli, tak pernah hidup cara kota, tak tahu nak belanja. Sebab hidup di kampung, hidup di hutan, duit ringgit pun tak pernah tengok. Mungkin tengok RM1, RM2 tu kot untuk beli gula dan sebagainya. Maka di sini wujud perbezaan yang ketara dari sudut cara hidup dan sebagainya. Maka Islam melihat perempuan ini sebagai golongan yang tidak boleh bagi dan belanja harta, sebab dia tak akan boleh belanja harta. Maknanya kalau budak tadi pergi menikah dengan orang asli suku temiar tadi, walik main di Taman Putera Perdana, dia pergi tangkap di Broga sana, pergi hiking bukit kan, jumpa berkenan. Ingat cerita Nabi yang IR Tompel duk teropong tu, dia berkenan kan, yang dia pun buat lawak lah kan, teropong muka Zahid Amidi, Allah. Jadi contoh jadi dia berkenan lalu pergi meminang, masuk Islam bagainya, bawa mai ke Putera Perdana, duduklah di kluster 7. Jadi bila dia mai duduk di rumah besar, paling dekat,
Bila mai duduk di Putra Perdana, tuan-tuan, duduk rumah 2 tingkat, kawan duduk biasa rumah kayu. Dah terbiasa dengan nyamuk, dengan unggas semua. Mai duduk sini, bunyi kipas angin atau bunyi aircon. Saya rasa sementara dia nak sesuaikan diri dengan kehidupan itu pun dah ambil masa. Apatah lagi dari sudut pengurusan keuangan nak belanja. Sebab lahutan dia dapat semua free. Petai free, jerim free, semua free. Sini PCS, tu dia sepapan RM10. Menengung dia. Dan bagi dia RM10 nilai yang sangat besar. Bagi dia duduk di Broga sana. Saya buat contoh Broga sebab saya pernah pergi perkampungan orang asli Broga untuk sesi dakwah dan juga berjumpa Tok Batin di sudut perubatan ni lah. Okay, kita bincang ilmu sikit. Jadi itu yang faham situ tu. Okey. Jadi bila hal ini, katalah nak cerai, bila dah tengok tak boleh nak hidup, maka nak cerai. Perceraian yang berlaku tadi dikira talak rajai sebab bini ni tak cerdik. Walaupun tebuh talak, mungkin ada wakil-wakil yang uruskan, tapi tetap dikira talak rajai. Maknanya kalau rasa dia teringat kat bini dia balik, teringat kat kampung asli, dia nak rujuk balik, yes, rujuk dalam tempoh iddah. Gitu. Cuma itulah ya, bila berlaku pertembungan perbezaan yang ketara di sudut kehidupan ini, makanya ia boleh memberi stres kepada orang yang cerdik tadi. Letih nak ajak bini aku ni. Dia begitulah lebih kurang. Antara nak cerdik, tapi kesabaran itulah. Mentara dia ni nak sesuaikan diri. Dia cakap mudah, cuba dia pergi duduk lautan sekali, hak cerdik ni. Saya rasa dia pun jadi bengong juga. Bukan senang. Hidup alam hutan tak sama. Kan kita tengok pun, kan kadang-kadang kita tengok kehidupan dia orang, gitu je. Kawan saya Ustaz Rizal Jakim, dia punya jawatan dakwah orang asli, tu kerja dia. Masuk hutan sana, masuk sini, naik bot, naik rakit, apa dia tak tempuh dalam hidup ni, dia kata Ustaz. Jadi boleh kata duduk di rumah, balik rumah tu sebulan 2-3 kali je. Lain tu dalam hutan. Hidup dengan orang asli, pergi berdakwah. Ni bawah Jakim dia ada unit lah, unit dakwah orang asli dia panggil, unit hal orang asli, unit dakwah. Bawa bantuan. Dia kata Ustaz, beza orang asli dulu dengan la ni. Dulu kalau kita bagi makanan semua, beras, gula, depa mau ambil, la depa tak mau. La depa nak duit je. Maknanya tahap kecerdikan tu dah ada di kalangan orang asli. Sebab mereka melihat duit segala-galanya. Dulu mereka nampak barang keperluan. Tapi lah mengamaknya dengan keadaan sekarang, mereka pun nak pakai handset jugalah kot. Kalau tak ada pun 32 sekupang tu kan, zaman dulu Nokia 332 sekupang tu. Tak ada game, ada game ulang cek tu kan, zaman dulu ni. Kemungkinan mereka pun nak tengok Astro. Digital sekarang ni. Ingatlah hutan tak dapat, pasang antena tu dapat. Jadi dia kata, bila kita nak umpan, bukanlah umpan, cuma dia orang tak nak, dia masuk Islam kerana nak duit tu. Ini dakwah, bukan masuk Islam, ini dakwah. Cerita, bagi bantuan. Jadi dia kata agak susah pendekatannya nak digunakan dalam konteks zaman hari ini. Jadi apapun dia kata, usahalah, janji dia orang masuk Islam, kita ajak ilmu, ajak baca, ajak mengaji apa semua. Ini kerja dia, kerja Ustaz Izan kawan saya ni. Itu bidang dia. Baik, sambung kita. Dan lara sebut harta. Lara sebut harta maksudnya lalai nak uruskan harta. Bini tadilah yang kita kata tak cerdik tu. Okey. Dan jika diizin oleh wali padanya sekalipun, kerana perempuan yang dihajarkan dia itu bukan ahli melazimkan harta. Walaupun dapat izin wali sekalipun, tapi perempuan yang memang tak pandai nak uruskan keuangan ini, dia tetap hukum dia, kalau nak tebus talak, wali izinkan, dia kira talak rajai. Cuma persoalan kita hari ini mungkin kita jangan berlaku, sebab kebiasaannya orang yang tak berpendidikan ini mungkin dia tak akan nampak hala ke situ. Hala nak tutup cerai tu mungkin tak ada lah kot. Wallahualam lah. Cuma kemungkinan besar bila saya cerita tadi, bila dia buat main ke sini,
mungkin bila dah berlaku shock culture, tindakan-tindakannya menyebabkan laki marah dan sebagainya, pertengkaran, pukul, itu mungkin. Mungkin. Maka sebab itu Sayyidina Ali katakan, orang perempuan dia kata apa, ibarat tulang tu, tulang bengkok tu, dia susah kalau kita bengkok, dia akan bengkok lagi. Jadi dia kena hati-hati nak mendidik isteri tu, dia kata. Okey, sebab keadaan memang begitu Allah ciptakan mereka ni. Okey, so kena banyak sabar. Kalau kita kata laki-laki ni, saya buat contoh hari itu, Sayyidina Umar, khalifah yang Allah uji dia, walaupun dia garang, berani, tegas, gangster, Allah uji dengan bini yang kuat beletih. Ini Sayyidina Umar, tuan-tuan. Balik rumah kena, keluar. Balik rumah kena, keluar. Dia diam je, sebab Nabi pesan kat dia, dalam keadaan hang marah, hang jangan pukul orang, hang jangan sebut apa-apa, hang keluar rumah, ambil wuduk, keluar. Jadi ini ujian yang Allah bagi pada kita, sejarah, nak menunjukkan bahawa mereka sendiri pun, sahabat Rasulullah, walaupun kita kata ahli syurga, Rasulullah didik, mereka sendiri pun diuji dengan macam ni. Jadi tak heran kalau kita hak carai-carai ni kena beletik hari-hari, itu je. Tamsilan dia. Maknanya bila kita kata kena, Sayyidina Umar kena teruk lagi pada aku, kan? Itu situasi dia. Baik. Atau menebus talak oleh perempuan yang sakit penyakit mati, maka sah ia. Ini takdir Allah. Tiba-tiba bininya kena sakit kanser. Sakit mati itu sakit yang menyebabkan kematian, ya. Kita buat contoh kanser lah zaman hari ni. Lagi apa lagi yang kita kata boleh jalan cepat ni? Jantung. Kanser jantung, buah pinggang. Maksudnya isteri tadi tak boleh nak memberi layanan kepada suami. Sakit yang kita katakan akan mati, maka syarak benarkan isteri minta cerai dengan suami dengan cara tebus talak. Sah. Hukumnya sah, boleh. Jadi dalam hal ini mungkin isteri tadi tak boleh, maka wali boleh main peranan. Sebab tak nak dera suami. Sebab suami biasa kalau muda lah, kalau tua tu biasa lah katakan, kalau tua, kalau muda. Sebab kadang-kadang Allah uji dengan waktu muda kena penyakit. Kanser ni tak boleh kira, tuan-tuan, ya. Tak tahu kira kanser penyakit apa pun zaman lah ni demai gitu, ya. Salah makan kena. Anak menakan saya daripada umur 16 tahun kena buah pinggang, laki-laki. Dia punya minum ayak tin ni, ayak gas ni daripada kecil, darjah 6. Umur 14, umur 16 doktor detect buah pinggang, lah dialisis. Budak muda lah umur 21, dia tak mau makan yang kita minta penawar, dia tak mau. Budak-budak muda bukan dia mau, dia kata nak mati ke. Jadi mak duk sedih, kan. Kak ipar saya lah, mak dia duk sedih, kan, tengok dah kena dialisis, nak pergi mana tak boleh, seminggu 3 kali. Tu laki-laki lah. Cuma kita bayangkan kalau perempuan. Seorang cikgu di Senawang, tuan-tuan, cikgu perempuan, ngajak berikan seni, umur 39 lah ni. Saya kenal dia umur 31 bila buat rawatan tu, buah pinggang. Tak boleh menikah dan tak mau menikah. Bukan tak ada orang nak, cikgu, tuan-tuan, ada rupa semua, tapi dia tak mau. Dia kata, buat apa kalau saya kahwin pun mendera orang lain, menyusahkan suami lah. Sebab kena hantar dialisis setiap minggu 2-4 kali, kadang-kadang susah pergerakan tu nak layan suami, jadi dia tak mau nikah. Itu tak apalah, sebab dia awal dia tak mau. Kita bimbang hak nikah, tiba-tiba Allah uji dengan sakit ni, kan. Jadi suami ni kalau hak muda-muda ni faham-faham je lah, mungkin sebulan 2 dia boleh sabar kot, dia pun ada nafsu semua. Maka keadaan inilah syarak membenarkan wali boleh ambil alih, mohon untuk diceraikan, supaya mungkin suami tadi boleh kahwin lain. Sebab dia nak kahwin sekarang, dia tak sampai hati, kesian kat bini sedang sakit.
Jadi boleh cara tu lah kalau kita nak buat lah, ya, syarat bagi kelonggaran dengan cara tebus talak. Boleh. Baik. Dan dihisapkan daripada sulus akan barang yang lebih daripada mahar misil. Dia untung sini kelonggaran syarat bagi hak kes sakit nak mati ini, kalau tebus talak hanya 1/3 saja daripada jumlah mahar tadi. Tak payah bagi semua. 1/3 daripada jumlah mahar misil. Kata nikah dulu 800, jadi 1/3 aja bayar balik. Itu syarat benarkan. Tak perlu bayar semua. Dia nak bayar semua kamu sakit. Kira mudah tuan-tuan, sekadar untuk bayaran tu sekadar untuk bagi pisah aja, bagi cerai, supaya dia tak ada tanggungjawab pada suami tak perlu lagi fikir hal isteri. Boleh fikirlah, tapi dia sedut tanggungjawab tu, nafkah dan sebagainya kan. So bila dah selesai mudah. Yang ni mak dia ambil belah ayah dia. Laki ni buat cara hidup dia. Dia begitu. Jadi boleh 1/3. Bersalahan mahar misil atau yang kurang daripada mahar misil, maka dihisapkan dia daripada kepala harta. Jadi maknanya 1/3 itu daripada jumlah, sama ada mahar misil ataupun mahar yang tidak misil, ketetapan yang masa depa kahwin itu, tapi lebih kurang lah, maknanya tidak terlalu tinggi, agak-agak je lah, sebab kau ni sakit. Kan kita tengok di Jitra kan, yang divarikan sebelum ni, yang dia kahwin juga walaupun bini dia tu tengah kanser. Saya tak pasti kanser rahim ke payudara, saya tak ingat, yang meninggal selepas akad nikah tu. Okey. Jadi maknanya di sini Allah uji isi tadi. Suaminya tahu waktu tunang, tahu dah bini dia tu sakit kanser, tahu dah. Tapi sebab dia janji nak kahwin, dia kahwin juga. Dan kahwin tak ada sampai sehari ke 2 hari meninggal di Jitra, tempat kami lah. Tu pernah viral, kanser. Jadi balik kepada sikap kita orang Islam dalam ilmu akidah, kita diajak apabila kita ditimpa ujian, terutama ujian kesakitan ini, maka Allah perintahkan kita supaya kita berikhtiar. Ini nombor 1 kena buat, wajib cari jalan mengubat. Tak kira hang nak buat kemo ke, hang nak guna tok bomo ke, hang nak apa ke, asalkan ikhtiar. Yang penting ikut syariat lah. Kalau bomo tu tabib ni yang ikut syariat. Yang kedua, sebelum tawakal tuan-tuan, hak last tawakal ni kena susuli dengan doa maya hajat, lah baru tawakal. Tu baru betul. Setengah-setengah orang saya jumpa, ada hak saya mengadap Allah, dia kata Allah bagi saya sakit ustaz, Allah lah sembuhkan. Dia lagu tu pula. Tak ada hak cakap depan kita sendiri. Dia kata Allah bagi aku sakit, Allah bagi sembuh lah. Saya kata tak kena cara gitu. Sebab Allah bagi kita akal, fikir. Jadi hang fikir. Sebab saya kata beza sangat besar antara sakit dengan sihat. Betul dia kata, betul. Sihat kita boleh pergi rata semua kan. Sakit ni dia azab. Sakit, azab lah sakit. Walaupun sakit gusi, walaupun sakit gigi, tapi azab, sakit. Jadi kalau kita nak kurangkan sakit, dan kita kena tengok dalam Islam, Allah bagi sakit ni kadang-kadang Allah bagi kafarah, balasan atas kelalaian kita. Kita lalai lupa, Allah bagi sakit, sedap balik kan. Tuan-tuan lihat dia, macam kapal terbang jatuh tu, orang dalam kapal terbang tuan-tuan, saya rasa manusia hari ni bila keadaan dia tak ada kuasa, baru dia minta pada Allah. Dia dah tak boleh buat apa dah. Semua akan sebut Allah, Allah ya Allah, Allahu Akbar. Hak kaki zina, kaki minum arak, kaki apa, dia tetap akan sebut. Sebab dia tahu dah kapal terbang nak jatuh. Ni contoh nah. Jadinya kebergantungan kita kepada Allah ini, kita ni bila kita rasa kita duduk macam kita duduk dah lah kan. Tapi bila kita berada di tempat suatu tempat macam dalam kapal terbang sebagainya, saya rasa bila kita nampak keadaan yang mencemaskan, kita tak ada harap benda lain, kita harap Tuhan Allah. Maka sebab itulah kita kena bawa diri kita macam tu. Dalam keadaan kita sihat ni kena bawa macam tu. Sebab kita tak pasti kita naik sagi aksiden ke, na'udzubillah lah, minta simpang.
apa-apa saja yang mungkin akan berlaku pada kita. Macam yang kita tengok kat viral tu kan, tiba-tiba tayar kereta hak berjalan sendiri tu, hak lori tembuk tu kereta, kena kau ni, tak pasal-pasal. Kawan saya seorang pemandu berhemah tuan-tuan, dapat anugerah pemandu berhemah, JPJ bagi anugerah kat dia. Pertandingan bawa motor ni, Anwar nama dia, lah guru di guru agama di Kulim. Nombor 1 tuan-tuan, pemandu paling berhemah. Waktu tu pertandingan JPJ buat, JPJ nilai semua, JPJ tunggu kat corner semua, dia tengok bagus dia ni. Pun punya berhemah kena langgar juga. Dia okey dah, dia ikut peraturan berhemah, orang lain hantam dia pula. Maksudnya di sini, jangan harap kita tu terbaik atau baik, ada orang lebih baik, dan jangan harap kita ni, kita kadang-kadang nampak orang buruk, aku nasib kita belum tentu, kadang-kadang kita lagi buruk. Jadi kita kena ambil panduan dan pengajaran. Sentiasa beringatlah, sentiasa beringat, insya-Allah. Dan disyaratkan pada bid'un itu milik bagi suami, maka sahlah khulu' pada iddah ra'iyah. Harta yang diberikan mas kahwin kepada bini waktu menikah mesti milik suami. Sebab tu saya pesan hari tu, antara sebab syarak ataupun kita di Malaysia yang tak begitu memberatkan nilai mas kahwin, kerana kita tak mau laki tadi berhutang, dan dengan duit hutang tu dijadikan mas kahwin, kita tak mau. Sebab kes macam ni dia akan wujud kemudian. Sebab itu mas kahwin rendah. Kalau Arab mampu yang Arab kahwin tuan-tuan 20,000, 30,000 tu duit hantaran, hangui. Sebab tu orang Arab nak kahwin kena kaya betul. Tak kaya tak boleh kahwin. Sungguh. Saya suka tengok tuan-tuan, kenapa orang Arab bila kita pergi Mekah, Madinah, mereka kadang-kadang nega, kita tengok macam tak apa nak laku, tapi kaya. Orang Arab nega semua kaya. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia betul-betul ikut wa may yattaqillah yaj'al makhrajan. Sebab apa? Masa waktu mayang tak tinggal. Bab mayang dia tak pernah tinggal. Mungkin takwa itulah yang menyebabkan perniagaannya mendapat barakah, rezeki tu barakah, duit sentiasa ada. Nampak tak perbezaan tu? Ini contohlah ya. Jadi balik pada cerita tadi, bid'un tu mesti milik suami, maksudnya mas kahwin yang nak dipulangkan itu mesti milik suami. Waktu suami kahwin dulu dia bagi memang duit dia. Sebab tu kita di Malaysia tak tinggikan benda itu, hanya Kelantan je lah. Sebab kita bimbang, dah lah berhutang nak buat kenduri satu hai. Kalau nak berhutang mas kahwin juga jenuh tuan-tuan. Kalau kata-kata mas kahwin 25,000, tak mungkin laki-laki nak kena bayar, mesti dia berhutang. Bila berhutang ketemu isu macam ni nanti susah. Okey, baik. Pening. Maka sahlah khulu' pada iddah raj'iyah, kerana bahawasanya ia seperti isteri pada kebanyakan hukumnya, tiada pada ba'in. Baik, itu syarat pada harta tadi. Dan disyaratkan pada iwad, yakni harta penebus itu yang sah dibuatkan isi kahwin. Ini sama lebih kurang yang tadi jugalah. Maknanya harta yang nak digunakan untuk tebus talak itu sah dibuat isi kahwin. Benda yang, maksudnya benda yang bernilai di sisi syarak. Tak kira lah wang ringgit ke, emas ke, kenderaan ke, apa benda lah yang sah di sisi syarak. Sebab tu orang alim untuk guru ni bila kahwin nak dia mah kahwin mudah lah. Senaskah Al-Quran tu ya. Senaskah Al-Quran ataupun set telekung tu je. Orang alim dia tak mau benda-benda yang dunia ni, dia itu je. Okey. Kita kadang-kadang serba satu. Nek pening untuk lelaki tu, serba satu, semua serba satu. Saya pun tak faham serba satu apa benda. Depa kata semua satu kok, subang satu, cincin satu, pasanglah sepasang. Mujuklah kita Islam ni subang telinga, kalau hidung tak subang juga parah. Jenuh. Okey. Jadi Islam dia berpada-pada.
Ya, dia tak tadu ni, sebab perhiasan perempuan tu dia agak terhad. Maka jika ia khuluk akan dia dengan sesuatu yang fasik yang dikosotkan, seperti sesuatu yang majhul dan arak dan bangkai, jatuh talaknya bain dengan mahar misil. Baik, kalaulah khuluk tadi, tebus talak tadi dengan sesuatu yang fasik. Yang fasik maknanya yang rosak, yang tak, pada kita rosak lah, tak terpakai lah. Jadi dia buat contoh di situ, yang dikosokkan, yang diniatkan, yang ditentukan memang untuk mahar itu seperti sesuatu yang majhul. Majhul ni isim maf'ul, benda yang bodoh, yang kita kata otak kata tak boleh pakai lah nilai tu. Okey, tak boleh pakai. Mungkin nak tebus talak dengan ayat menira sebotoi, tak logik lah. Contoh, benda yang tak nilai lah, majhul. Dan arak, dia contoh, dan arak dan bangkai, jatuh talaknya, tapi dikira talak bain dengan mahar misil. Jadi kalaulah yang perempuan tadi, dengar elok ni, dia nak tebus talak, okey, dia bagi mahar misil, tapi dia nak bagi benda lain lagi. Niat dia tu saja nak kenalkan lelaki dia ke apa, tak tahulah. Dia nak bagi benda lain, dia bagi arak, benda yang inilah. Dia nak balas balik. Dulu lelaki dia kahwin, dia bagi duit mas kahwin dan hantaran lah, dia pun nak balas balik, mungkin geram kot, nak minta cerai kan, apa, aku bagi hang duit dan hantaran. So hantaran tadi dia bagi benda yang tak terpakai, yang fasid, yang rosak, arak dan sebagainya, bangkai, benda yang ni, maka talak jatuh dan dikira talak bain. Maknanya talak yang tak boleh dirujuk. Nampak nah? Ni keadaan yang berlaku kalau niat begitu. Kosot, dia ada kosot nak nanya lelaki dia balik, geram gemak kot kan, duk cara tak benar, tak usah sudah ni. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan, sebelum kita sambung lagi, cerita kita ni panjang. Hal perkahwinan ni kita ambil iktibar bahawasanya Islam memberikan ruang dan peluang kepada wanita untuk meminta cerai, walaupun Nabi larang, gegak arash, hadis Nabi sebut. Akan tetapi kalau dah tak boleh nak sehaluan hidup, maka jalan yang ada sama ada dengan cara fasakh atau dengan cara tebus talak. Dan cara tebus talak ni tak ramai orang tahu. Dia banyak duk ikut fasakh. Sedangkan kalau dia boleh kaedah ni, dia lebih senang toleransi. Aku bayar kan cerai aku, selesai masalah. Tapi bukanlah kita nak galakkan perceraian, tak. Tetapi kalau dah tak ada jalan lain, okey, buat kes fasakh tak selesai di mahkamah kan, saksi tak naik, saksi tak bicara, saksi tak turun dan sebagainya, payah. Lalah cakap je kat lelaki tu, lah ni macam ni lah, abang boleh bagi cerai, abang nak berapa dik? Katalah ya, bagi duit kat abang cerai kaya, kita kira tebus talak. Cakap betul tu, kira tebus talak. Nak tak? Kalau lelaki dia kata kalau gitu tak apa, okey, naik mahkamah, jatuh talak, selesai, bayar duit, tulis cek bagi, selesai. Nak mudah. Ada lagu tu lah ni pun ada. Okey, kalau dah tak sehaluan nak buat macam mana? Jadi Islam bagi kelonggaran ya. Yang marah, yang Islam tak suka kalau cerai dengan sengaja, tak ada salah apa, bini baik sangat, tiba-tiba cerai, lagu tu memang Islam marah. Sebab tu hukum perceraian tadi dia berubah-ubah, dia ikut situasi. Jadi tuan-tuan, kita berhenti dulu di situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Bab khuluk ni tak habis tuan-tuan, panjang. Masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga ni panjang. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa arwahina wa kullu a'dha'ina fi nafsina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.